Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Kak Fauziah untuk memudahkan cerita. Kak Fauziah menyewa di sebuah rumah flat. Dia tinggal dekat situ bersama dengan suami dia dan juga anak lelaki dia. Dia orang tinggal bertiga lah. Masa Kak Fauziah kongsikan kisah ni, dia orang dah 7 tahun tinggal di rumah flat tu, menyewa dekat situ. Dan sepanjang 7 tahun tu, tak pernah berlaku sekali pun perkara-perkara yang pelik, perkara-perkara yang berkaitan dengan paranormal. Sampailah satu malam. Pada satu malam ni, masa tu awal lagi, sekitar jam 9 malam. Suami Kak Fauziah dan anak lelaki dia tu sedang menonton TV di ruang tamu. Kak Fauziah pula masa tu, dia berada dalam bilik berbaring sebab dia tak berapa sihat. Jadi sedang Kak Fauziah berbaring tu, dia terperasan di tingkap bilik dia tu, bahagian luar, ada satu objek bergerak-gerak. Jadi Kak Fauziah ni dia bangun lah. Dia bangun, dia pergi tengok. Bila Kak Fauziah tengok, bila dia buka tingkap bilik dia tu, dia nampak ada seekor burung gagak sedang terapung-apung tak jauh daripada tingkap bilik dia tu. Tapi yang peliknya, burung gagak ni, cara dia terapung tu tak macam burung lain. Burung biasa dia tak akan terbang setempat macam ni kan. Dia akan bergerak laju macam tu. Ini tidak. Dia setempat macam tu je. Dia buka sayap dia macam tu, dia kerah macam tu je, terapung di udara. Memang pelik lah. Tak pernah nampak burung jadi macam tu. Bila nampak macam tu, Kak Fauziah dia pergi panggil suami dia. Panggil suami dia dan juga anak lelaki dia, suruh masuk dalam bilik, suruh tengok benda tu. Tapi bila Puan Fauziah pergi panggil, anak dan juga suami dia di ruang tamu tu, anak dan juga suami dia datang, tengok benda tu dah tak ada. Itulah kali pertama Kak Fauziah ternampak benda ni. Semenjak kali pertama nampak benda ni, memang dah tak nampak lagi kelibat burung gagak yang pelik tu. Tapi walaupun tak nampak secara fizikal, secara berdepan macam tu, benda ni datang melalui mimpi. Berbulan-bulan lamanya Kak Fauziah dapat gangguan mimpi. Kak Fauziah mimpi benda tu, burung gagak yang datang dekat tingkap bilik dia tu. Bila dah lama sangat mengalami mimpi macam tu, Kak Fauziah rasa macam terganggu lah, tidur dia terganggu. Jadi macam tak puas tidur. Kak Fauziah ada juga bercakap dengan suami dia, mengadu pasal perkara tu lah, pasal ternampak burung gagak yang pelik yang terapung dekat tingkap bilik tu dan mimpi dia. Tapi bila Kak Fauziah mengadu pasal perkara ni pada suami dia, suami Kak Fauziah dia anggap remeh lah. Dia anggap benda ni tak ada apa-apa, benda biasa aja. Dan burung yang datang dekat tingkap bilik tu mungkin betul-betul burung, cuma Kak Fauziah malam tu mungkin tak berapa sihat. Jadi mungkin dia nampak tu tak nampak betul lah, mungkin fikiran dia saja. Macam tu lah kata suami Kak Fauziah. Jadi Kak Fauziah ni, dia bercakap dengan jiran-jiran dia. Masa tu adalah salah seorang jiran Kak Fauziah ni yang cadangkan supaya berjumpa dengan seorang pakcik. Ada seorang pakcik yang tinggal berhampiran dengan kawasan flat tu. Pakcik ni katanya Fauziah, dia bukannya bukannya ustaz. Dia pakcik biasa, cuma dia pandai bab-bab yang berkaitan dengan benda-benda pelik ni, benda-benda paranormal ni. Jadi Kak Fauziah pun pergilah berjumpa dengan pakcik ni. Rupa-rupanya pakcik ni, dia adalah seorang bomoh. Baru Kak Fauziah tahu bila dah berjumpa dengan pakcik ni. Tapi tak apalah, asalkan masalah dia boleh selesai. Macam tu lah fikir Kak Fauziah. Bila Kak Fauziah jumpa dengan pakcik ni, Kak Fauziah ceritakanlah apa masalahnya. Kak Fauziah cerita semualah. Malam tu jumpa nampak seekor burung gagak terapung-apung di udara dekat tingkap bilik. Dia beritahu semua, mimpi burung gagak. Jadi masa tu bomoh ni dia cakap, kalau nak minta tolong daripada dia, dia kena tahu dulu makhluk apa sebenarnya yang menyerupai burung gagak tu. Sebab katanya pakcik ni, katanya bomoh ni, dia sebenarnya bukan burung gagak, makhluk lain, tapi dia kena tahu dulu makhluk apa. Jadi bomoh ni, pakcik ni, dia bagi sesuatu
kepada Kak Fauziah. Pakcik ni bagi 2 helai daun kepada Kak Fauziah. Kak Fauziah tak tahulah daun tu daun apa. Dan pada kedua-dua helai daun ni dicalikkan kapur sirih pada daun tu. Masa tu pakcik ni ajar cara nak guna. Kena letak dekat mata, lepas tu kena bacalah satu ayat macam mentera lah. Kena baca, lepas tu turunkan balik daun tu. Kena buat macam tu bila ternampak kelibat burung gagak yang terapung tu. Bila Kak Fauziah dah dapat 2 helai daun tu, dia rasa lega lah. Sekarang ni dia dah ada benda ni. Mungkin benda ni boleh lindung dia daripada gangguan burung gagak tu. Jadi Kak Fauziah pun baliklah ke rumah. Tapi bila dah balik rumah, Kak Fauziah dia sembunyikan daun 2 helai daun ni dalam almari, dalam bilik dia. Dia tak nak bagi suami dia tahu pasal perkara ni. Pada malam harinya, Kak Fauziah menunggu kalau burung gagak tu datang lagi ke tingkap bilik dia. Tapi tunggu tak ada. Burung gagak tu tak menjelma di tingkap bilik dia. Tak apalah, Kak Fauziah pun tidur. Bila Kak Fauziah tidur, tak ada pun dapat mimpi tu, mimpi macam biasa yang burung gagak tu. Dah tak ada. Bangun keesokan pagi, Kak Fauziah rasa puas hatilah. Sebab dia boleh tidur lena. Jadi Kak Fauziah fikir mungkin burung gagak tu dah tak datang sebab dia ada simpan daun tu, daun yang ada kapur sirih tu. Macam itulah keadaannya. Sampailah lebih kurang seminggu lepas tu. Seminggu lepas tu, satu malam ni, suami Kak Fauziah dan anak Kak Fauziah nak turun ke bawah, nak pergi ke kedai runcit. Suami Kak Fauziah nak beli rokok lah masa tu, anak dia nak beli jajan. Jadi masa tu suami Kak Fauziah ajak Kak Fauziah turun sekali, tapi Kak Fauziah malas nak ikut. Tak apalah, jadi suami Kak Fauziah dan anak dia saja yang turun ke bawah. Tinggallah Kak Fauziah seorang-seorang dekat rumah. Masa tu Kak Fauziah dia berada dalam bilik sedang berbaring. Masa tu Kak Fauziah memang dah tak fikirlah, dia dah lupa pasal burung gagak tu dan mimpi burung gagak. Dah tak terlintas langsung dekat fikiran dia. Dan pada malam tu lah, tiba-tiba dia nampak macam ada cahaya pada tingkap bilik dia. Kak Fauziah pun bangun, dia buka tingkap bilik. Masa tu lah Kak Fauziah ternampak sekali lagi kelibat seekor burung gagak yang terapung-apung di luar tingkap bilik dia. Sama macam kali pertama tu. Burung gagak ni dia macam dikembangkan sayap dia macam tu, dia terapung macam tu je depan bilik. Jadi masa tu barulah Kak Fauziah teringat. Ya tak ya, dia ada simpan 2 helai daun tu dalam almari baju dalam bilik dia. Dia pun cepat-cepat pergi ambil, buka almari baju tu, dia keluarkan 2 helai daun tu, dia letak pada mata dan dia bacalah. Dia cuba ingat balik mentera yang pakcik bomoh tu ajar. Dia baca, lepas tu dia buang daun, 2 helai daun yang ada kapur sirih tu. Masa itulah Kak Fauziah ni dia ternampak macam mana penjelmaan sebenar makhluk ni. Memang betul kata-kata bomoh tu. Benda yang terapung dekat luar tingkap bilik dia tu bukan burung gagak, tapi makhluk lain. Apa yang Kak Fauziah nampak masa tu adalah jelmaan seorang perempuan yang separuh badan. Perempuan yang terapung tu, dia tak ada kaki, daripada pinggang sampai kaki tak ada. Badan dia seolah-olah terputus. Perempuan ni dia terapung-rapung di udara. Rumah Kak Fauziah ni terletak di tingkat 5 di blok flat tu. Jadi bayangkanlah macam mana tingginya benda ni terapung. Bila dah nampak benda tu, Kak Fauziah dia tutup tingkap, dia ambil handset dia berlari keluar ke ruang tamu. Kak Fauziah cepat-cepat call suami dia, suruh balik. Masa tu suami Kak Fauziah dia dah turun ke bawah, berada dekat kedai. Dia baru aja nak call Kak Fauziah nak tanya barang apa nak pesan suruh beli. Jadi bila dah dengar macam tu, suami Kak Fauziah dan anak lelaki dia patah balik naik ke atas. Masa tu suami Kak Fauziah ni bila dah masuk rumah, dia tengok Kak Fauziah berada dalam keadaan ketakutan. Dia masuk dalam bilik. Dia masuk dalam bilik memang dah tak nampak lah benda tu. Tapi suami Kak Fauziah ni masa tu lah dia nampak ada 2 helai daun yang ada caletan kapur sirih tu dekat atas lantai bilik. Masa tu kantoi lah Kak Fauziah ceritakanlah perkara sebenar. Dia dah jumpa dengan seorang pakcik ni bomoh. Dia bagi tahu semualah. Memang kena marah lah Kak Fauziah. Jadi
bila dah berlaku macam tu, barulah suami Kak Fauziah ni dia usaha jumpalah seorang ustaz, minta tolong datang ke rumah lah. Bila ustaz ni datang ke rumah, dia tengok, dia tak buat apa-apa pun, dia cuma pesan pada suami Kak Fauziah sekeluarga lah, supaya banyakkan solat dalam bilik tu. Solat, dan kalau boleh azan lah setiap kali nak solat, sebelum solat. Itulah yang suami Kak Fauziah amalkan. Semenjak daripada tu, bila suami Kak Fauziah banyak solat dalam bilik tu, alhamdulillah dah tak ada lagi datang jelmaan burung gagak tu, ataupun jelmaan perempuan separuh badan yang terapung di udara tu di luar tingkap bilik. Macam tu je dia punya solution dia, penyelesaian dia mudah sangat. Itulah kisah yang diceritakan oleh Kak Fauziah. Pengalaman dia ternampak kelibat yang menyerupai burung gagak yang terapung di luar tingkap bilik. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Kak Junaidah untuk memudahkan cerita. Kak Junaidah ni kategori dah veteran lah, umur sekitar 50-an lebih, awal 50-an. Dia adalah ibu tunggal. Anak-anak Kak Junaidah pula dah besar-besar semua. Ramai yang dah kahwin, yang dah hidup sendiri, ada hidup sendirilah, ada family sendiri. Dan yang ada di rumah pun dah bekerja, boleh jaga diri sendiri, boleh jaga Kak Junaidah. Semuanya bermula apabila satu hari Kak Junaidah terima panggilan daripada adik dia perempuan lah. Dan adik perempuan Kak Junaidah ni minta tolong pada Kak Junaidah supaya datang ke rumah dia. Katanya ada emergency. Kak Junaidah pun tanyalah adik perempuan dia apa yang tak kena, apa masalahnya. Jadi adik Kak Junaidah bagi tahu Kak Junaidah, sebenarnya pembantu rumah dia hari itulah terpaksa balik dengan kadar yang segera ke rumah dia, sebab ada kematian di kampung dia, di rumah dia. Jadi tak ada orang nak jaga anak dia sekarang ni, anak saudara Kak Junaidah. Sebab suami kepada adik Kak Junaidah ni memang tak ada dekat rumah, dia outstation, lamalah tak ada dekat rumah. Adik Kak Junaidah pula hari tu dia kena bekerja malam, jadi risau tak ada orang nak jaga anak dia di rumah. Jadi bila dengar macam tu, Kak Junaidah pun pergilah ke rumah adik dia ni. Sebenarnya rumah adik Kak Junaidah ni masa tu dia baru pindah rumah tu. Kak Junaidah baru pergi sekali ke rumah tu. Kak Junaidah pun naiklah kereta memandu menuju ke arah rumah adik dia. Masa tu dah petang lah, dah maghrib. Jadi bila sampai je dekat rumah, adik Kak Junaidah mula bersiap nak masuk kerja, shift malam. Sekitar jam 8 malam, adik Kak Junaidah pun pergilah berangkat ke tempat kerja. Tinggallah Kak Junaidah dan anak saudara dia ni, anak saudara dia perempuan. Tinggallah dekat rumah tu 2 orang. Masa ni dia orang tengok TV, bersembang apa semua kan, bergurau. Sampailah akhirnya anak saudara Kak Junaidah ni tertidur. Kak Junaidah angkat, bawa masuk dalam bilik adik dia. Tinggallah Kak Junaidah seorang-seorang. Masa tu Kak Junaidah dia nak pergi keluar, nak ambil angin. Sambil itu bolehlah dia tengok pemandangan di kawasan tu, sebab dia itu kali kedua dia datang ke rumah adik dia ni. Kak Junaidah pun keluarlah ke laman depan rumah tu, berjalan-jalan, ambil angin malam. Masa tu Kak Junaidah dia memandang ke arah sekeliling. Di sebelah kanan rumah tu, jauh di sebelah kanan, sebelah hujung, nampak ada sederet rumah-rumah mewah, rumah banglo mewah, jauh di sebelah kanan. Dekat depan rumah pula, betul-betul dekat depan rumah ni ada kawasan lapang, tempat parking kereta. Dekat sebelah tempat parking kereta tu ada taman permainan kanak-kanak. Dekat situ ada semualah, ada papan gelongso tu, lepas tu ada buai apa semua kan. Dan tak jauh daripada taman permainan ni, nak ke sebelah kanan tu ada satu kawasan nampak macam kubur lama. Kawasan yang berpagar, dan dalam pagar tu adalah nampak 4-5 pasang batu nisan, nampak macam kubur lama lah, agak bersemak nampaknya kawasan kubur tu. Sedang Kak Junaidah memandang ke sekeliling tu, Kak Junaidah terperasan ada satu objek terbang melayang menuju ke arah taman permainan tu. Dan benda yang terbang ni tiba-tiba hinggap di salah satu buaian yang ada di taman permainan tu. Kak Junaidah rasa pelik, burung ke apa?
burung ni nak main buai ke apa kan, dia fikir. Jadi dia tengoklah ke arah buai tu, tempat benda ni hinggap. Bila masa Kak Junadah tengok tu, buai ni dia bergerak, mula berhayun perlahan-lahan, makin lama makin laju. Bila Kak Junadah perhatikan betul-betul, benda tu bukan burung, benda ni ada rambut, nampak macam kepala orang. Bila nampak aja macam tu, bila nampak aja benda tu kepala orang, Kak Fauziah berlari masuk dalam rumah, tutup pintu, pergi dalam bilik adik dia ni, tutup semua, langsir semua. Dia pastikan tak ada satu pun tempat yang terbuka. Kak Fauziah betul-betul takut masa tu. Dia tak tahu, tak pasti apa yang dia nampak, tapi memang benda tu ada rambut, mengurai sampai ke tanah bila dia perhatikan betul-betul. Jadi pada masa tu Kak Fauziah fikir memang benda yang dia nampak tu adalah hantu penanggal. Tapi sebenarnya masa tu Kak Fauziah terfikir juga, kalau nak kata penanggal, setahu dia lah, biasanya orang cakap penanggal ni dia ada kepala, lepas tu dekat bawah tu ada macam perut, usus semua kan, paru-paru semua kan, terburai dekat bawah. Tapi yang ni tak nampak, dia nampak kepala je. Bila dah selesai tutup semua langsir, tutup pintu semua, Kak Fauziah ni dia ambil toto, dia bentang, dia baring dekat atas lantai dalam bilik adik dia. Dia tak tidur lah dekat atas, dia tidur dekat bawah. Keesokan paginya bila adik dia dah balik, dia ceritakan pasal perkara tu. Terkejut adik Kak Fauziah ni, sebab dia sendiri baru pindah dekat situ, tak pernah ternampak benda-benda macam tu. Itulah kisah yang diceritakan oleh Kak Fauziah. Pernah dia nampak penanggal di kawasan rumah adik dia. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Dino untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku di sebuah kampung di negeri Johor. Dino pada malam tu, dia pergi ke rumah member dia. Masa tu dah lewat malam lah. Dino pergi ke rumah member dia nak tengok bola sama-sama. Jadi bola tu dia lewat habis. Tak pastilah jam berapa, mungkin pukul 1-2 pagi lah. Bila dah habis perlawanan bola tu, Dino pun minta diri nak balik ke rumah. Jadi jarak antara rumah Dino dan juga rumah kawan dia ni, tempat dia tengok bola ni, tak berapa jauh. Dino berjalan kaki saja nak pergi balik daripada rumah kawan dia ni. Nak pergi ke rumah Dino ni, kena lalu dekat sebatang jalan. Nama jalan tu tak silap adalah Jalan Andak, di sebuah kampung di negeri Johor. Dekat Jalan Andak ni ada satu kawasan tu yang ada sederet rumah-rumah kosong, rumah-rumah kayu yang jenis lama ni, semuanya dah kosong dan ditinggalkan, dah buruk lah. Ada yang papannya dah tercabut, ada yang tak ada pintu, tak ada tingkap, ada yang atapnya dah roboh. Macam tu lah keadaan rumah dekat situ. Dan kawasan di tempat rumah-rumah yang terbengkalai ni, rumah-rumah kosong ni, dipenuhi dengan semak samun yang agak tebal. Masa Dino sampai dekat situ, berjalan kaki dekat situ, tiba-tiba perut dia rasa macam nak buang air besar, sakit perut, tak tahan sangat-sangat macam tu. Dino fikir nak sampai kat rumah memang tak sempat dah ni. Kalau nak jalan takut terkeluar apa semua kan. Terpaksalah dia buang air dekat kawasan tu. Jadi Dino ni mula-mula dia malas nak pergi sampai ke rumah kosong tu. Dia nak buang air dekat semak samun dekat depan ni, dekat tepi jalan. Tapi masa tu masih ada lagi kereta motor yang lalu di kawasan tu. Jadi Dino fikir kalau dia pergi buang air dekat semak tepi jalan tu, dia risau kalau orang nampak perbuatan dia. Jadi malulah. Jadi terpaksalah Dino pergi ke salah sebuah rumah kosong tu. Dino mula berjalan masuk dalam semak samun menuju ke salah satu rumah kosong tu. Nak masuk dalam rumah nak melepas dalam rumah tu memang nampak tak senonoh sangat lah kan. Jadi dia pergilah ke semak samun di tepi rumah. Masa tu kalau jalan lalu dekat jalan tepi jalan tu memang dah tak nampak lah Dino. Dino pun cabutlah seluar semua. Dia mulalah mencangkung dan buang air dekat situ. Dah lega semua, dah selesai buang air tu, Dino pun dia capailah daun-daun kering yang ada dekat kawasan tu, dekat sekeliling dia tu. Dia ambil, dia pun mulalah basuh guna dia mula sapulah, lap guna daun kering tu. Masa tu lah tiba-tiba Dino terdengar seperti ada suara seorang perempuan menangis. Betul-betul dalam rumah sebelah tempat dia buang air ni. Dia dengar ada suara perempuan menangis dalam rumah kosong tu. Dino terfikir juga masa tu,
jangan-jangan ada geng-geng yang hisap dadah ni lepak dalam rumah kosong ni. Memang boleh jadi macam tu. Tapi bila Dino fikir balik, takkanlah perempuan, sebab suara didengar seorang-seorang aja. Takkanlah perempuan. Jadi Dino bangun perlahan-lahan, dia capai seluar dia pakai balik seluar dia. Dia mula melangkah nak meninggalkan kawasan tu. Masa itulah tiba-tiba Dino ni terperasan dalam rumah kosong tu ada seorang perempuan laju melintas dekat tingkap rumah tu. Zup, melintas macam tu. Bila Dino nampak aja perempuan tu melintas, Dino mula berlari nak cuba keluar daripada kawasan semak samun tu. Dan pada masa itulah Dino dapat rasa belakang badan dia ni ada satu tangan yang tolak. Belakang badan dia kuat, orang tu tolak sampai tersembam, tergolek dia jatuh ke depan. Memang sakit lah. Dino bangun, dia dah tak pandang ke belakang, dia terus berlari balik ke rumah. Itulah kisah yang diceritakan oleh Dino. Pernah dia alami pada satu malam ketika dia balik daripada rumah kawan dia menonton bola. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.